Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsikan cara-cara menggunakan sistem ePCB. Okey, kita boleh mulakan dengan pendaftaran akaun pengguna baru. So, untuk ePCB paling digalakkan untuk menggunakan browser Internet Explorer. Okay, untuk mendaftar pun kita boleh, untuk mendaftar akaun ePCB kita boleh mulakan dulu dengan Google Chrome, tak ada masalah. So dekat kita punya enjin carian kita masukkan laman web lembaga hasil www.hasil.gov.my. Okay, dekat sini kita boleh nampak paparan laman web lembaga hasil. Kita boleh scroll down, kita boleh cari ePCB di sini. Okey, ataupun kita boleh juga pergi ke portal rasmi. Kalau ke portal rasmi, dari portal rasmi kita boleh cari EZ Hasil. Di bawah EZ Hasil kita akan nampak ePCB. Okey, mana-mana pun sama. So dekat sini kita akan nampak ikon ni, klik dekat ikon briefcase ni, ePCB. Okey, untuk pengguna baru kita boleh daftar melalui link pengguna baru. Nampak ada ikon manusia ni, ikon orang ni. Okay, kat situ ada pengguna baru. Kita boleh masukkan, kita boleh tekan link ni dan masukkan nombor E. Nombor E yang kita ada. Okay, nombor E yang telah didaftarkan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okay, masukkan nombor E. Kalau kata nombor E tu salah, kita tekan hantar. So, sistem akan beritahu nombor majikan ini tiada dalam rekod LHDN ataupun berstatus tidak aktif. Sila pastikan nombor rujukan majikan anda betul atau hubungi hasil K-Line. So, kalau kata nombor majikan anda memang nombor yang betul tapi masih lagi keluar mesej macam ni, so apa yang boleh anda buat adalah hubungi Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk supaya unit yang berkenaan boleh mengemas kini nombor E anda ke dalam sistem lembaga hasil. Okey. Okey. Satu lagi, kalau kata nombor ni telah didaftarkan. Okey. So dalam bila kita masukkan nombor yang betul, keluar pula mesej macam ni, nombor majikan ini telah didaftarkan. Okey. Ini bermaksud dah ada orang lain sebelum anda mendaftarkan akaun ePCB untuk nombor E yang sama. So mungkin ada kerani lain ke ataupun pengarah sebelum ni dah buatkan untuk company tersebut lah. So kalau kes macam ni, apa yang boleh majikan buat, hubungi lembaga hasil. Okey, kemukakan pembuktian bahawa majikan yang sekarang ini adalah pemilik sebenar fail E ni. So nanti lembaga hasil unit yang berkenaan akan buatkan tindakan reset lah. Dia akan reset balik nombor akaun ePCB ni. Okey, kalau kata nombor E tadi betul, tak ada masalah, tak pernah didaftarkan. So inilah paparan yang majikan akan nampak. Maklumat pendaftaran majikan. Okey. So dekat sini sepatutnya nombor E, nama majikan dan nombor SSM ni dia dah ada automatik lah. Majikan tak perlu input, majikan cuma perlu semak betul ke tak betul. Okey. So yang majikan perlu masukkan dekat sini adalah alamat, postcode, okey, negeri ni kena betulkan, nombor telefon, alamat email mandatory kena masuk. Okey. Lepas tu kena buat ID pengguna, kata laluan dan type semula kod keselamatan. Kod keselamatan dalam kotak sebelah ni kita pindahkan ke dalam kotak kosong ni lah. Okey. Yang majikan perlu tahu penting. Ini penting. ID pengguna dan kata laluan yang majikan buat pada masa ini, yang majikan reka pada masa pendaftaran ni, ini adalah ID dan kata laluan yang utama. Majikan tak boleh lupa benda ni. Kalau majikan jangan sesekali hilangkan ID dan kata laluan yang kita buat sekarang ni. Kalau hilang nanti akan jadi masalah. Okey. So yang tu kena ingatlah.
Okey, lepas masukkan semua maklumat tadi, semua dah masuk, dah complete. Terus tekan butang hantar. Okey. Lepas tekan butang hantar, so paparan ni akan keluar lah. Maklumat anda berjaya disimpan. Sila semak email yang telah didaftarkan untuk mengaktifkan akaun anda. Okey, kita pun tunggulah email untuk pengesahan. So email tu nanti adalah email yang digunakan oleh lembaga hasil adalah email yang kita masukkan tadi masa pendaftaran. Okey, ni alamat email tadi. So alamat email tu penting lah. Pastikan maklumat email, pastikan kita gunakan alamat email rasmi syarikat. So ini adalah email yang dihantar oleh sistem pengaktifan akaun ePCB LHDN/ePCB LHDNM account activation. Okey. So sistem cuma minta kita tekan link ini untuk mengaktifkan akaun ePCB. Tapi sebelum tu cek dulu ID pengguna betul tak tadi ID yang kita masukkan. Kalau betul baru kita tekan link ni lah untuk activate. Baik, sebaik kita tekan pautan untuk mengaktifkan akaun ePCB tadi. Sistem akan terus membawa anda kepada paparan sekarang inilah. Okey, dia akan bawa ke pintu masuk sistem ePCB potongan cukai bulanan. So dekat sini kita masuklah menggunakan ID dan kata laluan yang kita buat tadi. Tadi saya dah cakap supaya jangan sesekali lupa ID dan kata laluan tadi. Kena simpan ID dan kata laluan tadi adalah ID dan kata laluan utama. Okey. So kita masukkan ID dan kata laluan dan juga sekali lagi kod keselamatan. Okey. Okey, lepas kita masukkan ID pengguna, kata laluan dan kod keselamatan, kita tekan butang hantar. So untuk kali pertama bila kita masuk sistem ni, sistem akan minta kita buat satu kumpulan pekerja. So yang ni kita boleh buat apa-apa nama terpulang yang senang kita nak ingat lepas ni. Contoh PCB pekerja. Okey, mungkin nanti kita perlukan juga kumpulan lain seperti PCB pengarah ataupun PCB kumpulan pengurusan. Okey, sekali lagi sistem akan minta kita buat ID login pengguna dan kata laluan. Tapi kali ni ID login pengguna dan kata laluan ni khas untuk kumpulan ini. So setiap kumpulan yang kita buat, setiap kumpulan yang kita wujudkan dalam sistem ni, dia akan perlukan satu ID dan kata laluan khas. So yang ini, kalau tuan-puan adalah pengarah ataupun pengurus HR, tuan-puan tak perlu ingat kata laluan ni. Okay, kata laluan ni biar pekerja ataupun in charge yang ingat. Yang tuan-puan perlu ingat adalah ID dan kata laluan yang utama tadi, yang mula-mula kita buat tadi. Okay. Di bawah dia minta masukkan pegawai bertanggungjawab. So ini adalah person in charge lah untuk kumpulan yang kita buat tadi. Okay, kemudian tekan simpan. Jadi kita nampak kat sini di bawah menu kumpulan pekerja kita sudah ada satu kumpulan. So kalau kita nak buat kumpulan lain, kita boleh tekan sini tambah kumpulan pekerja kalau ada keperluan lah. Lepas buat kumpulan pekerja, kita kena masukkan pekerja. Okay. So untuk masukkan pekerja, kita pergi ke menu pekerja dan kita tambah pekerja. Okay. Dekat sini kita tak boleh nak cari pekerja lah sebab kita belum ada pekerja dalam sistem ni. So kita pilih kumpulan. Okay. Pilih kumpulan yang kita buat tadi dan kita mula masukkan maklumat pekerja.
So maklumat yang perlu masuk nombor kad pengenalan, nama seperti nombor seperti di kad pengenalan ataupun seperti dalam pasport, nombor kad pengenalan baru. Dan untuk yang pekerja yang lahir sebelum tahun 1976, majikan wajib masukkan nombor kad pengenalan lama. Untuk pekerja warga asing, masukkan nombor pasport. Seterusnya nombor cukai pendapatan. Nombor staf ataupun nombor gaji ni tak wajib untuk sistem ni. Ini pilihan sahaja. Seterusnya kategori pekerja. Untuk kategori pekerja, pemastautin ataupun tidak, ini adalah taraf pemastautin berdasarkan Akta Cukai Pendapatan, bukan berdasarkan kewarganegaraan. Seterusnya status perkahwinan. Pilihlah bujang ke, dah kahwin, pasangan bekerja, ataupun dah kahwin, pasangan tidak bekerja, ataupun duda ataupun duda, balu dan janda. Seterusnya individu kurang upaya, tandakan ya ataupun tidak. Pasangan kurang upaya, tandakan ya ataupun tidak. Last sekali, daftar anak. Untuk pekerja yang dah berkahwin dan nak masukkan pelepasan anak dalam penentuan PCB dia, majikan kena tekan ni tanda tambah ni, ada plus minus sign dekat sini. So klik yang itu, dia akan turun, dia akan keluar senarai kategori anak. Bolehlah masukkan anak ikut kategori. Ada anak di bawah 18 tahun. Dekat sini anak 18 tahun dan ke atas yang masih belajar, termasuk sijil dan matrikulasi dekat sini. Yang C ni diploma dan ke atas dalam Malaysia, atau ijazah dan ke atas dalam dan luar Malaysia. So masuk kat sini. Kalau kurang upaya, masukkan dekat petak D, dekat bahagian D. Kalau kurang upaya dan sedang belajar di IPT, masukkan di bahagian E. Dekat sini ada dua kolom, 100% dengan 50%. Tekan I ni, tengok dia cakap apa. Untuk kolom 50%, maksud dia adalah kalau ada pasangan suami isteri yang dah berpisah tapi masih lagi nak menuntut pelepasan ke atas anak yang sama, so bolehlah masukkan di bawah kolom 50%. Kalau kata seorang nak tuntut, seorang tak nak tuntut, seorang tak kisah, so masuk je lah bilangan anak tadi tu ke dalam kolom 100% lah. Lepas maklumat semua dah confirm betul, dah puas hati, tekan simpan. Untuk tambah pekerja lagi, pergi lagi sekali dekat pekerja, menu pekerja, tekan tambah pekerja, pilih kumpulan yang sama tadi, pilih PCP pekerja dan masukkan lagi lah senarai, masukkan maklumat pekerja yang seterusnya. So setakat ni dulu untuk penggunaan sistem ECP bagi pengguna baru.